أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. Sambungan kitab hikam, muka surat 47. Bawah ya. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Katanya bawah sekali. Dan kata Syekh Junaid radhiyallahu anhu, Syekh Junaid Al-Baghdadi, yang dimasukkan Syekh Junaid sini, Syekh Junaid Al-Baghdadi. Jadi kalau orang nama dia Junaid, itu sempurna waliullah yang hebat ini. Jadi orang dulu ada nama dia Junaid. Tapi orang sini yang boleh tak sadap Junaid. Dia nama dia Junaid. Ya. Disebut Imam Junaid Sayyidut Taifah, penghulu orang tasawuf. Kenapa dinamakan Imam Junaid itu penghulu tasawuf? Sebab kebanyakan majoriti silsilah tarikat tasawuf ini sampai kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Bermaksud bawah daripada Imam Junaid Al-Baghdadi itu, maka di bawahnya tumbuh pelbagai madrasah. Di bawah Imam Junaid itu, bawahnya tumbuh banyak madrasah-madrasah tasawuf dengan nama Madrasah Al-Qadiriyah. Bermaksud Syekh Qadir Jilani bawah daripada Imam Junaid. Ada nama Al-Imam Ar-Rifa'i. Imam Rifa'i bawah daripada Imam Junaid lagi. Bermaksud orang yang Madrasah Al-Qadiriyah atas dia sampai ke Imam Junaid. Orang Madrasah Ar-Rifa'iyah sampai Imam Junaid. Orang Madrasah Asyazuliyah atas dia sampai Imam Junaid. Jadi kebanyakan madrasah tasawuf silsilah dia nak sampai kepada Nabi itu, setiap madrasah tasawuf silsilah dia mesti sampai kepada Nabi SAW, baru dia iktiraf madrasah tasawuf itu. Kalau tak sampai maka tidak iktiraf. Maka kebanyakan madrasah tasawuf silsilahnya nak sampai ke Rasulullah melalui Imam Junaid Al-Baghdadi. Semua melalui Imam Junaid. Guru atas ni mesti kalau kita tengok silsilah kita, atas tu akan jumpa nama Imam Junaid. Pernah tengok ni? Tak pernah pula, nampak warna ayo. Sekali tengok nama silsilah tu, ada pahala. Kita baca silsilah tu, kita baca dengan penuh ta'zim. Inilah guru-guru aku, sampai inilah guru-guru yang menjamu aku sampai Nabi SAW. Pandang tu pandang. Pandang guru ni, guru ni, guru ini, guru ni. Sampai inilah silsilah. Macam mana kita nak sampai silsilah kepada Rasulullah SAW bila guru itu memberikan ikatan hubungan dengan kita, diberikan ijazah zikir sebagai simbolik sahaja nak menjalinkan ikatan dengan seorang guru. Bila kita mengambil satu-satu amalan zikir, wirid, maka guru itu akan memberikan dengan penuh mahabbah, dengan penuh rahmah. Tak ada dia beri dengan penuh benci dah mulut tentang orang ni. Tak ada. Apabila kita mengambil satu amalan di peraturan guru, dia memberi dengan penuh mahabbah, dengan penuh rahmah kepada kita, hatinya dijalinkan dengan kita. Maka berlakulah jalinan hubungan mahabbah di antara guru dan murid. Dan amalan itu sebagai simbolik saja. Ya, manfaat kita berzikir, baca aurat, dan ada hubungan kita dengan guru tersebut.
Yang mana guru itu bersambung dengan gurunya, bersambung dengan gurunya, bersambung. Dan guru itu tidaklah memberikan kita apa-apa amalan kecuali dia telah menjalinkan hubungan mahabbah dengan guru sebelumnya, dengan adab, dengan sebagainya, dengan tuan gurunya, dan gurunya mempercayai, maka diizinkan memberi ijazah wirid. Bermaksud seseorang yang punya hubungan yang sangat baik dengan gurunya, maka gurunya akan memberikan amanah untuk membuat satu-satu amalan. Tidak mungkin guru yang tidak sempurna hubungan dengan murid diberikan amanah tersebut. Baik khidmatnya, baik ketaatannya, baik akhlaknya, baik adabnya, maka guru itu menyambungkan silsilahnya. Bermaksud setiap guru dengan guru yang sebelumnya sudah pasti punya ikatan yang sangat kokoh. Inilah ikatan yang sangat kokoh, ikatan mahabbah antara guru dan murid. Maka ikatan itu bersambung sampai kepada Imam Junaid Al-Baghdadi, bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun amal kita tak banyak, walaupun makam kita, ahwal kita tidak meningkat dengan begitu baik sebab kita ada malih dan sebagainya, tetapi kita ada hubungan mahabbah dengan guru yang sebelumnya, maka ini sangat manfaat. Sebagaimana zaman Nabi, para sahabat pun memikirkan banyak benda, dipikir oleh para sahabat. Di antara perkara yang terlintas di pemikiran sahabat, bagaimana aku nak beramal seperti Sayyidina Abu Bakar. Tak semua para sahabat boleh beramal macam Sayyidina Abu Bakar. Tak semua para sahabat boleh beramal macam Sayyidina Uthman, macam Sayyidina Umar, macam Sayyidina Ali. Ini semua para sahabat yang kibar sahabat, sahabat yang besar-besar. Sayyidina Umar tak mampu nak beramal macam Sayyidina Abu Bakar yang menafkahkan seluruh hartanya. Bermaksud para sahabat yang besar-besar ni amalan luar biasa kuat amalnya. Maka para sahabat yang biasa-biasa ni, sebab para sahabat ada yang biasa-biasa sahaja, ada yang nakal pun ada. Tetapi secara keseluruhan para sahabat itu adil keseluruhannya. Walaupun ada yang nakal, bahkan ada para sahabat yang minum arak, tapi tetap dinamakan sahabat Nabi. Jadi ada sebahagian para sahabat Nabi, dia faham keadaan dia. Apa keadaan dia? Dia tak beramal macam Sayyidina Abu Bakar, macam Sayyidina Umar, macam Sayyidina Uthman, macam Sayyidina Ali. Biasa-biasa saja. Maka dia teringat bagaimana nasib di akhirat nanti. Maka sahabat ini berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan di akhirat nanti? Ada seorang itu mengasihi sahabatnya yang baik dan taat, dan dia tak mampu nak beramal seperti sahabat dia. Sahabat dia Masya Allah kuat beramal, kuat taat, kuat ibadat, tinggi akhlak dia. Dia tak mampu nak buat sebegitu. Cuma dia kata dia hanya mencintai sahabat dia. Tu yang boleh dapat. Dia tak boleh beramal macam Sayyidina Abu Bakar, tetapi yang boleh dia mencintai Sayyidina Abu Bakar, dia menghormati Sayyidina Abu Bakar. Bagaimana keadaan orang ini ya Rasulullah di akhirat nanti? Modal itu ya mahabbah ya. Kita tak mampu beramal seperti para masyayikh, Masya Allah kuat amal dia, kuat akhlak dia. Tak mampu kita beramal, tapi jangan kita hilang mahabbah kita kepada guru kita. Masya Allah, yang nama dia guru, Masya Allah, mahabbah. Itu berlaku kepada para sahabat. Bagaimana ya Rasulullah? Dia nak katakan diri dia, tapi dia kata bagaimana kalau seseorang itu sebenarnya diri dia sendiri? Bagaimana ya Rasulullah seseorang mencintai sahabat dia yang kuat beramal dan sebagainya, sedangkan dia tak mampu nak beramal? Maka Nabi mengatakan al-mar'u ma'aman ahab, ataupun Nabi mengatakan yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Nabi mengatakan di akhirat nanti seseorang itu akan dihimpunkan dengan bersama dengan orang yang dicintai. Oh, gembira sahabat tadi. Dia tak boleh beramal seperti Sayyidina Abu Bakar, tapi dia mencintai Sayyidina Abu Bakar. Maka baru dia mengaku, ya Rasulullah, kalau begitu aku mencintai Sayyidina Abu Bakar, aku mencintai Sayyidina Umar, aku mencintai Sayyidina Uthman, aku mencintai Sayyidina Ali. Jadi Masya Allah, rasa cinta itu memberi manfaat kepada kita, walaupun kita tak boleh beramal seperti mereka.
Jadi kedudukan orang beramal tinggilah. Kita tak setara lah dengan orang beramal tadi, tapi kita dihimpunkan bersama dalam majlis orang tersebut. Jadi begitulah faedah kita intima kepada madrasah tasawuf ini. Kita ambil amal dari guru, dan sudah pastilah punya hubungan murid dengan guru itu, hubungan mahabbah, hubungan ihtiram dan sebagainya. Dan orang yang mencintai seseorang akan dihimpunkan di akhirat nanti bersama orang yang dicintai, walaupun kita tak boleh beramal macam dia. Kita tak boleh malah beramal, malah berzikir dan sebagainya, tapi jangan sampai kehilangan rasa cinta kita, hubungan kita daripada guru tadi. Malaknya tauih pisah tauih. Malih dah nak cikan kawan lain lah pula. Tak ada masalah gitu. Tapi masuk kita putuskan hubungan dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Sebab guru itu punya hubungan yang kuat dengan guru sebelum dia, dan guru itu punya hubungan kuat dengan guru sebelumnya. Maka bersamalah silsilah kepada Imam Junaid Al-Baghdadi, dan bersambung silsilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebabkan madrasah tasawuf itu kebanyakannya akan sampai kepada Imam Junaid, maka Imam Junaid digelar sebagai penghulu orang tasawuf. Maka digelar dengan Sayyidut Taifah. Taifah ni orang tasawuf, orang sufi. Taifah ni maksudnya orang sufi. Maka Imam Junaid digelar sebagai Sayyidut Taifah, penghulu orang tasawuf. Kita ada hikam Imam Junaid yang diterjemah, Syekh terjemah dulu. Dia suruh Syekh ada baca sikit dulu, lepas tu tinggalkan, dia suruh saya tahu tak tahu bila nak baca kitab. Kita ada kata-kata hikam Imam Junaid, nanti kita baca. Sangat manfaat. Maka kata di sini, maka kata Syekh Al-Imam Junaid radhiyallahu anhu, terlebih apa tu? Seni. Dia boleh baca, kalau tak ada bagi ni, baca seni, baca sani, kan? Sanun tak boleh. Kata Syekh Imam Junaid radhiyallahu anhu, terlebih seni-seni yang diperdayakan dengan dia segala wali. Faham? Jadi bermaksud terlebih seni-seni. Mana seni-seni halus lah. Kata Imam Junaid, terlebih seni, terlebih halus. Kata Imam Junaid, ada sesuatu yang sangat halus. Apa yang halus? Iaitu terpedaya. Terpedaya yang halus. Bermaksud yang nama dia terpedaya, kalau nampak orang-orang, itu terpedaya orang-orang nama dia. Ada sesuatu yang kita tak perasan, dah kena tipu. Kita ni kadang kena tipu orang-orang. Macam mana kau boleh kena tipu orang-orang? Itu biasa. Tetapi kadang-kadang ada jenis tipu-tipuan yang sangat halus, kita tak perasan, dah kena tipu. Tipu. Sebab itu kata Imam Junaid, terlebih seni, terlebih halus, yang diperdayakan dengan segala wali. Jadi para aulia, orang soleh diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Taala menguji para anbiya, Allah Taala uji para nabi ini, bukan tak uji. Bukankah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah kamu menyangka kamu mengatakan kamu beriman, sedangkan belum datang lagi ujian Allah Subhanahu wa taala? Jadi datang ujian Allah Subhanahu wa taala itu untuk apa? Untuk apa kita buat ujian dekat sekolah? Sekolah ada ujian bulanan, ujian apa? Kenapa kita buat ujian? Nak bagi markah kat pelajar kan? Kalau tak ada ujian, kita tak tahu pelajar tu mana yang pandai, mana yang tak pandai. Nampak seorang tu elok je rajin, bila ujian kau sana tak pandai kau sana.
Yang nakal-nakal tu, kita ingat tak pandai bila buat ujian, pandai kau sana. Jadi kita tak tahu siapa yang bukan Allah Subhanahu wa taala tak tahu di kalangan hamba-Nya siapa yang soleh, siapa yang tak soleh. Bukan Allah Taala tak tahu siapa yang kuat iman dia. Sebagaimana Allah Taala bukan tak tahu keadaan iman para anbiya, para rasul. Allah Taala mengetahui. Tapi Tuhan uji juga. Untuk apa? Untuk hujah di padang mahsyar nanti. Menjadi hujah kepada manusia yang lain. Sekiranya manusia ini mempertikaikan, kenapa ya Allah pangkat dia tinggi daripada dan pula? Rasa-rasa sama kayak surau. Sama yang dengar majlis ilmu. Dia lalap, saya pun lalap. Tapi kenapa dia tinggi derajat dia? Allah akan berikan hujah. Hujah. Orang ni sabar. Untuk ya deh. Kau berikan mungut. Kita tak dapat jawab. Jadi diberikan ujian. Bagaimana kita menghadapi ujian itu? Itulah jawapan kepada iman kita. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat sebanyak-banyaknya kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi maka jadilah Nabi Sulaiman ujian Allah berbentuk nikmat. Kita rasa ujian ni balo, susah, duit tak ada, sakit. Kalau dapat duit, itu kemuliaan kita kata. Alhamdulillah Tuhan muliakan dan banyak duit. Alhamdulillah Tuhan muliakan dan dapat sihat banyak. Itu bahasa yang kita. Adapun Nabi Sulaiman alaihi salam dia faham dan sangat mengerti. Dia di antara nabi yang senang hidup dia. Rakyat dia bercita-cita nak jadi macam Nabi Sulaiman. Kayu, mistis ada, semua ada. Nabi Sulaiman kaya, istana dia. Umat dia bercita-cita nak jadi Nabi Sulaiman alaihi salam. Bahkan kalau ikut Al-Quran tu menggambarkan umatnya lebih mengagumi kekayaan Nabi Sulaiman daripada risalah dakwah dia. Apakah Nabi Sulaiman seorang rasul tidak menyampaikan risalah? Dia rasul. Nabi Sulaiman menyampaikan risalah. Apakah Nabi Sulaiman tidak mengajak umat dia untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala? Mana mungkin. Nabi Sulaiman menyampaikan risalah untuk mencintai Allah. Para salihin, para ulama, para aulia pun mengajak kita mencintai Allah. Apatah lagi para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi bermaksud risalah Nabi Sulaiman sudah pasti beriman kepada Allah, mencintai Allah. Marilah kita beramal dengan khusyuk. Marilah kita melebihkan akhirat daripada dunia. Itu risalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Tetapi rakyat dia lebih mengagumi kekayaan dia. Datang ke istana dia, dia melopong dengan kekayaan Nabi Sulaiman. Dia tak melopong dengan kata-kata kuliah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kuliah Nabi Sulaiman tak apa nak dengar mana. Tapi time makan dia rumah. Contoh dia kagum, ya Allah, lazat-lazatnya makanan. Mewahnya rumah. Bila Nabi Sulaiman bagikan tazkirah, alap dia. Jadi mereka mengagumi Nabi Sulaiman. Bila Nabi Sulaiman perasan, apa Nabi Sulaiman kata? Yang engkau lihat segala kekayaan aku ini bukan semata-mata nikmat. Maka Nabi Sulaiman kata, haza min fadli rabbi. Ini adalah kelebihan yang Tuhan bagi aku. Mana Allah Ta'ala lebihkan dunia Nabi Sulaiman. Haza min fadli rabbi. Ini semua kelebihan yang Tuhan bagi kepada aku, dimurahkan rezeki, tapi bukan semata-mata rezeki, tetapi ujian. Haza min fadli rabbi liyabluwani. Ini semua adalah kelebihan yang Tuhan bagi kepada aku. Tuhan lebihkan dunia dia, tetapi bukan semata-mata lebih. Liyabluwani. Karena Tuhan ingin menguji aku. Aashkuru am akfuru? Aku syukur ke aku kufur? Kalau darajat para anbiya, para rasul, apa maksud kufur para anbiya terhadap nikmat?
Apa maksud kufur para anbiya dengan nikmat? Kalau kita, bahasa kita kufur nikmat, tak bersyukur lah. Bahasa kita tak bersyukur. Kalau kita alhamdulillah pada Allah Ta'ala, kita rasa bersyukur dah. Terima kasih kita buat kundi kesyukuran, akhirnya dah selesai dah tu. Dah syukur dah. Dapat rezeki, semoleh kambing seekor, selesai. Rasa dah bersyukur dah tu. Tapi apakah syukur pada tahap para rasul, para nabi? Sehingga Nabi SAW mengatakan, kekayaan aku ini adalah ujian Allah supaya nak lihat aku bersyukur ke aku kufur. Aashkuru am akfuru. Jadi Allah Ta'ala uji Nabi Sulaiman dengan pelbagai kekayaan kerajaan yang besar, dan Nabi Sulaiman faham inilah ujian daripada Allah, sama ada dia bersyukur atau dia kufur. Soalan dia, macam mana Nabi Sulaiman nak syukur kepada nikmat itu? Apa maksud seorang Nabi bersyukur nikmat dia? Sudah pastilah syukur Nabi Sulaiman itu tak sama macam syukur kita. Kalau syukur kita kata paling tidak pun kita baik kenduri doa syukur dah, selesai dah. Syukur kita paling tidak pun kita sedekah RM10 ke RM20 ke. Alhamdulillah dapat projek adalah 100,000. Habis ulurlah 1,000 ke pondok dah. Rasa dah syukur dah tu. Tapi bagaimana syukur para anbiya terhadap nikmat? Sudah pastilah syukur yang peringkat sempurna. Apa maksud peringkat sempurna bagi para anbiya? Dalam kitab tasawuf membicarakan makna syukur ini dengan panjang lebar. Dalam bab syukur saja dengan pembicaraan yang sangat panjang lebar, sehingga maksud bersyukur itu adalah kita gembira kepada Tuhan yang memberikan nikmat lebih daripada nikmat yang kita dapat. Kita gembira kepada Allah lebih kita gembira kepada nikmat yang kita dapat. Itu maksud dia, syukur yang lebih tinggi di keadaannya. Seorang isteri bersyukur kepada suami dia. Sebab apa seorang isteri bersyukur? Dia berterima kasih kepada suami dia sebab suami dia bawa balik kain batik, pergi Kelantan bawa balik omeh dan sebagainya. Dah. Jadi bagaimana reaksi seorang isteri yang bersyukur? Paling tidak terima kasih lah ya. Syukur dah tu. Apakah sekali tahapnya? Ada kali tahap yang lebih tinggi. Ada seorang isteri bila suami bawa balik omeh, bawa batik, terima kasih yang dapat omeh, langsung masuk bilik ditinggal lelaki sebab dia gembira dengan pemberian dengan suami dia cakap terima kasih terima kasih betul. Lepas tu dia lari dengan pemberian, langsung tinggal suami. Bermaksud bila dia dapat satu, dia mencintai kurniaan itu dan ditinggalkan orang yang memberikan kurniaan. Tapi dia cakap terima kasih ya, dia kata. Maka dia tinggalkan orang yang memberikan pemberian itu. Tapi dia cakap terima kasih. Maka ada orang yang lebih sempurna terima kasih dia bila diberikan satu pemberian, bertambah cinta kepada orang yang memberi berbanding hadiah yang dapat. Jadi seorang isteri mendapat pemberian daripada suami dia, bukan dia bertambah cinta kepada benda tu, tak. Dia bertambah cinta kepada suami dia. Ini syukur yang lebih hebat lagi. Jadi bila suami balik bawa hadiah, gembiralah isteri tadi dengan hadiah tadi. Lepas tu suami bagi contoh. Dia bagi hadiah suami isteri dia, isteri syukur, terima kasihlah. Lepas tu isteri letak hadiah tu topi. Suami kata, dah itu hadiah, biarlah, dia kata. Dia bukan suka pada hadiah itu, dia suka kepada kebaikan suami pada dia. Maka dipandang di wajah suaminya, dia sayang suaminya, dicium suaminya dan sebagainya. Suami kata, hadiah sekolah tu, biarlah, dia kata. Maksud dia mensyukuri suami dia, bukanlah dia bertambah cinta kepada sesuatu, bertambah cinta daripada suami dia. Syukur. Jadi setiap pemberian suami dia tidak melalai hatinya kepada suami dia, bertambah cinta kepada suami dia. Begitulah derajat para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Diberikan nikmat, maka bertambah cintanya kepada Allah berbanding harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka Nabi Sulaiman alaihi salam mensyukuri nikmatnya dengan cara merasai kelazatan dengan ibadat, melebihi nikmat dunia yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Itu syukurnya Nabi Sulaiman alaihi salam terhadap nikmat. Sehingga Nabi Sulaiman mengatakan, sekiranya aku duduk di sejadah dan aku menyebut subhanallah, 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 ini terlebih besar nikmatnya daripada Allah Subhanahu wa taala berbanding seluruh kerajaan aku. Oh, bermaksud begitulah syukurnya Nabi Sulaiman kepada nikmatnya. Jadi bila dapat nikmat yang agung itu, Nabi Sulaiman bukan berlazat-lazat dengan nikmat tersebut, tapi berlazat-lazat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia menghadap Allah merasai kelazatannya itu melebihi nikmat harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Sulaiman alaihi salam. Jauh mana pergi, saya pun dah lupa dah bodoh kan. Seni tadi kan. Seni. Mana halus-halus ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, yang daripada ujian sama ada yang susah. Terkadang Allah Ta'ala ujian kita dengan sehat, terpedaya kita, sedangkan dia ujian Allah kita tak sedar. Bilakah kita gagal ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Bila sesuatu menambahkan jauh kita daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita gagal ujian. Dulu kita susah tapi rajin semayang, bila dah kaya sikit dah lain dah. Bermaksud dia telah diuji dengan ujian yang mungkin agak halus dan sebagainya. Jadi ada ujian yang lebih halus sebagainya. Ada orang dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ilmu Quran, diberikan ilmu hadis, alim dalam agama. Maka dia terpada yang satu ujian, terpada yang halus, yang nama dia apa kita kata? Kemegahan. Megah dia. Berasa mulia dia. Ini ujian yang halus. Sebab itu syaitan bila dia tak berjaya nak halang orang ibadat, dia tak mampu halang orang solat, dia tak mampu halang orang bersedekah, cara syaitan menipu daya, disuruhnya kita sembahyang. Wali, syaitan tak boleh nak halang kita sedekah, dibisiknya kita sedekah banyak sikit, jangan RM10, RM50. Kita pun sedekah. Rupa-rupanya bila kita sedekah RM10, timbul ujub hati kita, handal ledet. Orang semua RM10 dan seorang RM50. Kita terpedaya dengan amal yang tinggi, itu menyebabkan kita rasa tinggi. Maka kita, ini ujian yang seni halus yang tak perasan. Jadi syaitan tahu kelemahan kita. Dia ni kalau diangkat-angkat sikit jatuh dia. Maka syaitan kata, beramal, kau memang baik, kau yang paling baik ke pondok ni. Iyalah gitu. Maka dia perasaan, maka jatuh. Ujian yang halus-halus dah baik dah. Tapi halus, kita rasa baik dan menyangka kita lebih baik pada orang lain. Jadi di akhirat nanti, Masya Allah, rupa amal kita binasa. Ya Allah, dengan sadar yang paling baik dan baginda. Perasaan. Maka ujian-ujian yang halus membinasa kita di akhirat nanti. Jadi para awliya lebih lagi ujian dia, lebih halus lagi ujian dia. Maka kita Imam Junaid Al-Baghdadi terlebih seni, terlebih halus, yang diperdayakan segala wali akan segala karamat. Masya Allah. Jadi para awliya Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan karamah. Tak apalah disebut karamah, kita cerita karamah. Di antara kurniaan Allah kepada orang soleh adalah karamah. Apa maksud karamah? Karamah perkara khawarikul adat, benda yang mencarikan adat, nama dia karamah. Kalau tak mencarikan adat, tak karamah nama dia. Karamah ni benda yang mencarikan adat. Pergi Makkah sekali mata, pergi Makkah 2 langkah,
Sehingga termasuk kata ulama, melihat Lailatul Qadar juga karamah. Ya. Bertemu Lailatul Qadar juga karamah. Sebab benda yang mencarikan adat. Ya. Pokok tak pernah sujud, tiba-tiba sujud malam tu. Benda yang mencarikan adat. Ya. Langit tak pernah terbelah, tiba-tiba terbelah. Nampak malaikat mencarikan adat. Jadi karamah ini berlaku kepada para awliya illahi salihin, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sepatutnya seseorang yang beramal ibadat mencita-citakan karamah. Kalau awal-awal ibadat dah mencita-citakan karamah, awal-awal dah gagal dah. Awal-awal dah salah dah beramal. Maka beramal kerana karamah. Dengan sudah beramal beratib dah, bila nak dapat karamah ke? Mencita-citakan karamah itu dah gagal dah. Ya. Jadi orang yang dapat karamah, orang yang rajin ibadat tanpa terlintas di hatinya, bilalah Tuhan nak zahirkan karamah ni. Ya, sudah 2 juta dah beratib dah ni. Agak-agak sogi dah pergi ni. Mana mencita-citakan karamah itu tanda kita gagalnya amal kita. Jadi amal yang berjaya itu sebagaimana yang syarak dah sebut dah. Apa tanda amal kita berjaya? Allah Ta'ala mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan kamu kecuali beramal kepada Allah mukhlisin, ikhlas kerana Allah. Jadi bila kita beramal, bila kita berzikir, bila kita masuk tarikat tasawuf, tujuan apa? Untuk mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berzikir untuk apa? Untuk capai redha Allah Subhanahu wa taala. Itu sahaja dalam hati kita, mencapai redha. Karamah tak karamah dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sahaja. Bukan karamah, bukan makam dan sebagainya. Itu disebut khusus oleh Imam Arsalan dalam kitab dia. Jika bila orang dah meningkat kedudukan dia, kita baca kitab tu. Ala kulli hal, karamah itu berlaku kepada para aulia illa salihin, dan sehingga tidak boleh kita nafikan karamah yang berlaku kepada para aulia. Dan itu salah satu apa kata kewajipan kita menerima karamah. Wajib kita menerima bahawa karamah itu berlaku kepada para aulia. Itu asas dia. Kalau kita nak nafikan orang tu berlaku, itu terpulang. Orang tu ada karamah, tak percaya, itu tak apa. Kita tak percaya karamah tu zahir pada seseorang, itu tak apa. Yang tak boleh, kita nafikan berlakunya karamah secara mutlak, dengan katanya tak mungkin berlaku karamah. Itu tak boleh. Tapi kita nafikan seseorang boleh. Orang tu zahir karamah dia, tak percaya dah. Kita tak percaya kemampuan, itu tak apa. Tapi tak boleh kita nafikan secara mutlak. Sebab apa? Sebab karamah itu berlaku sehingga dalam kitab tauhid dia menyebut wa asbitanna lil auliya'i karamah wa man nafaha fanbizan kalamah. Telah sabitlah berlakunya karamah kepada para aulia. Wa man nafaha, barang siapa menafikan, fanbizan kalamah, lontar jauh-jauh pendapat dia. Jadi maksud boleh kita baca kisah-kisah karamah yang berlaku pada aulia, boleh. Dan ketika mana kita membaca karamah berlaku kepada para aulia, faedah yang dapat kepada kita bertambah ta'zim kepada orang tu. Itu kita. Bila kita baca karamah yang berlaku kepada Imam Ar-Rifa'i radhiyallahu anhu, kalau orang nak menafikan, tu hak dia. Tapi kalau kita mempercayai kisah itu tak ada masalah. Sebab karamah berlaku kepada para aulia. Ada orang dia menafikan, tak pernah Sabah. Habis tak pernah Sabah, mana Sarawak?
Jadi Imam Rifai di antara karamah dia, bila berziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh rasa kerinduan, dengan penuh rasa mahabbah, bila sampai di hadapan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak terbendung lagi rasa cinta dan rindunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas spontan dia bersyair di hadapan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata, apa lupa sudah. Dia maksud syair itu, dia mengatakan, sebelum ini, kata Imam Rifai, aku telah hantar ruhku menziarahi engkau ya Rasulullah. Bermaksud, kita walaupun tak pergi Madinah, kita dah hantar ruh kita dah pergi ziarah. Kita ke mana kita hantar ruh kita? Bila kita ingat Rasulullah SAW, kata ulama, sunat kita bayangkan makam Nabi SAW. Ketika kita salawat, kita membayangkan makam Nabi SAW. Ketika salawat, sayugia kita membayangkan kita berada di hadapan makamnya Nabi SAW. Kata ulama, ketika salawat, sayugia kita membayangkan wajah Nabi SAW. Sekiranya orang tu pernah melihat Nabi dalam mimpi, dia pernah lihat Nabi dalam mimpi, wajahnya Nabi, maka ketika salawat, sayugia dia membayangkan wajah yang dia lihat itu. Sekiranya tak pernah, maka sayugia orang itu ketika salawat membayangkan dia berada di makamnya Nabi SAW. Itu tujuannya. Jangan merayau pula salawat tapi kalangkawi dia meh. Dapat apa tapi tak elok lah. Jadi bila salawat, apa yang boleh buat? Membayangkan kita berada di hadapan makam Nabi. Sebab kita tak tahu pun Nabi, ataupun kita membayangkan syakhsiah dia, sosok dia, orang yang sempurna ketika mana kita bersolat ke atas Nabi SAW. Dan ketika mana kita teringatkan Madinah, teringatkan makam Rasulullah, ketika itu kita menghantar ruh kita ke sana. Itu maksud dia. Macam kita duduk kat pondok nak, tapi ingat kat rumah kampung kat Kelantan tu. Maksud kata roh tak ada sini. Roh kat kampung duduk kat pondok lah, tapi mana ya? Mana tu? Entah teringat kampung lah. Roh tak sini. Roh kat kampung baliklah kata tu. Mana di sini apa? Balik dia. Jadi bila kita ingat sesuatu, roh kita ke situ pergi Jadi kalau kita teringat Madinah, kita hantar roh kita sana. Kita ingat Makkah, kita hantar roh kita ke Makkah. Masya-Allah, ingat Kaabah. Kita hantar roh itu. Kat mana kita ingat, situlah roh kita hantar. Oi, sodak betul kita kata nasi Arab dekat Suamban. Roh kita situlah ya. Jadi Imam Ra'i mengatakan, ya Rasulullah, sebelum ini aku telah hantar ruhku untuk menziarah engkau. Adapun sekarang ini, kata Imam Rifai, aku bawa ruh dan jasad aku berada di makam engkau. Itu kata-kata orang yang kecintaan, kerinduan. Maka kata Imam Rifai, famdud yaminaka ya Rasulullah, hulurkanlah tanganmu ya Rasulullah, kaituza biha syafati, supaya aku dapat mencium tanganmu ya Rasulullah. Itu luahan kata-kata Imam Rifai. Maka kita riwayat tiba-tiba keluar tangan Nabi SAW daripada bosi-bosi makam. Maka diambil oleh mereka, maka dicium tangan tersebut. Maka kisah itu dilihat oleh ramai orang. Kata ulama, ramai orang melihat keadaan itu. Maka dikatakan cerita itu cerita yang mutawatir, ramai yang menceritakan. Jadi sebagian besar ulama menerima kisah ini dan tak ada masalah. Sebab kita dah ada pegangan akidah kita dah bahawa karamah itu berlaku kepada para aulia, para salihin. Dah husnuzan kepada para aulia. Jadi karamah itu berlaku. Jadi bila kita baca kisah karamah, bagi kita betapa ta'zim kepada Tuhan punya karamah itu. Masya-Allah, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ulama menulis satu kitab khusus tentang karamah para aulia. Maka nama kitab dia Karamatul Aulia. Ada dah diterjemah dah. Ada dalam pustakaan tu. Pustakaan tu banyak kitab, tapi tak ada ramai orang masuk situ.
sebab ada kitab. Kalau kantin tu ramai masuk sebab tempat makan. Walaupun sebegitu keadaan karamah yang mulia, tetapi bagi hak para aulia yang mendapat karamah, dia lain pandangan dia. Tak sama. Orang yang dapat karamah, dia lain pandangan dia. Bagi kita yang mendengar para aulia dapat karamah, pandangan kita mentakzimkan mereka. Masya Allah, mereka agung isi Allah Subhanahu Wa Taala. Pandangan kita kepada mereka yang ada karamah. Bagi para aulia yang dapat karamah, pandangan mereka lain. Dia tak boleh rasa mulia dengan karamah tu. Kita boleh memuliakan orang yang ada karamah. Ya, boleh. Imam Al-Busiri ada karamah dia. Kebanyakan para aulia ada karamah dia, dan kita memuliakan dia. Tapi kalau berlaku karamah di atas diri dia sendiri, itu lain pandangannya. Kalau dia rasa mulia dengan karamah, maka jatuh martabat dia. Sebab itu disebut oleh para ulama, kalau wanita itu benda yang menjadi malu kepada mereka adalah haid. Dia takkan cita-cita ke orang, memalukan. Maka kata ulama, para aulia juga ada haid dia. Sebab haid ini satu yang memalukan untuk dicerita. Banyak mana keluar, hari apa keluar, macam Raman keluar, tak ada orang cerita. Kau bercerita tu, itu tak betul lah tu. Kau nak tahu tak, dia cerita lah. Apa cerita lah dia. Kalau nak dapat hukum lain lah. Nak dapat hukum tentang hukum lain. Tapi saja berburak ya. Mana tak betul lah. Jadi ulama kata kalau orang perempuan tu ada satu cerita yang disimpan, dirahsiakan, kalau cerita memalukan, iaitu haid. Maka para aulia itu mereka juga ada haid yang malu untuk mereka ceritakan. Kalau berlaku mereka malu nak ceritakan. Apa dia haid kepada para aulia? Haid kepada para aulia adalah karamah yang berlaku ke atas mereka, dan mereka takkan ceritakan. Aib mereka menceritakan, kecuali sebab-sebab yang tertentu lah. Kalau dia menjaja-jaja karamah, kita kata itu orang tu tidak berakhlak lah dengan sesuatu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Kemudian yang kedua, karamah itu adalah ujian yang halus kepada para aulia. Karamah adalah ujian yang sangat halus untuk membinasakan. Ujian yang halus boleh membinasakan. Maka kata ulama, sebagaimana berlakunya karamah kepada para aulia, maka karamah juga berlaku kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kata karamah kepada Nabi mukjizat. Di antara karamah yang sangat hebat berlaku kepada Nabi sallam, iaitu Isra' dan Mi'raj. Kita kata mukjizat, dan dia karamah ni masuk kemuliaan. Karamah, kemuliaan. Kita sebut juga sesuatu kurniaan Nabi itu mukjizat, dan ianya karamah juga. Tapi bukan masuk karamah yang aulia ni. Maka di antara Allah Subhanahu wa menguji Nabi sallam, karamah benda yang mencari adat, benda yang di luar akal, iaitu Nabi diangkat ke langit dan Nabi dibawa sampai ke Sidratul Muntaha. Benda yang di luar akal kita lah. Orang boleh naik sampai ke langit. Dia karamah dan juga mukjizat. Dan bila Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, di antara tambahan karamah Allah Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sidratul Muntaha yang tidak pernah Allah Ta'ala mempercantikkan Sidratul Muntaha dengan sebegitu indah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah cantikkan Sidratul Muntaha ketika mana Nabi lalu di Sidratul Muntaha. Sampai di Sidratul Muntaha, Allah Ta'ala percantikkan pohon sidrah itu yang belum pernah Tuhan cantikkan dia. Macam kita cantikkan rumah, tiba-tiba tukar lansi, tukar apa hal ni, dah cantik-cantik pula, aduh, menantu besan nak datang.
Contoh dia kan. Bila Nabi naik ke langit sampai di Sidratul Muntaha, Allah Ta'ala beri karamah kepada Nabi, iaitu pohon sidrah dipercantikkan dengan secantik-cantiknya, sehingga Allah Ta'ala nak ceritakan bagaimana cantiknya pohon sidrah. Allah Ta'ala tak perincikan benda dia, sebab kalau Tuhan perincikan kita tak faham, sebab benda yang ada di Sidratul Muntaha kita tak tahu. Maka Allah Ta'ala gunakan perkataan umum sahaja. Maka Allah Ta'ala mengatakan iz yaghsha sidrata ma yaghsha, iz yaghsha sidrata ma yaghsha. Ketika mana Allah Ta'ala meliputi, ketika mana Allah Ta'ala menghiasi sidrah, ma yaghsha, sesuatu yang Tuhan hias. Tuhan tak perinci ke benda dia. Tuhan kata ketika mana Nabi sampai Sidratul Muntaha, Allah Ta'ala hiasi pohon sidrah itu dengan sesuatu yang Tuhan hiasi. Iz yaghsha sidrata ma yaghsha. Ketika mana Allah Ta'ala menghiasi pohon sidrah dengan sesuatu hiasan, kata ulama, sudah pastilah hiasan itu sangat luar biasa. Dan itu merupakan karamah bagi Nabi SAW. Dan Nabi kita, kata ulama, sangat memahami sama ada mukjizat, sama ada karamah, maka kata ulama itu juga ujian Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin ramai orang gagal kalau dikurnia macam tu. Jadi kalau para aulia dikurniakan karamah, mungkin sebagian gagal. Ketika manakah para aulia itu tertipu dengan karamah? Ketika mana hatinya terpaut kepada karamah. Bila hati para aulia terpaut kepada karamah, mana mengurangkan pautan hati dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, sebelum dia elok berzikir, ya Allah, dapat karamah, langsung dia terpikat kepada karamah. Oh, handallah karamah. Bermaksud hati dia terpikat kepada karamah, tidak lagi menumpukan hati kepada Allah Ta'ala. Ini tanda gagalnya para awliya. Sangat halus. Kita semua kita kagum dapat kereta, kita kagum dapat ni, kita kagum. Mana bukan ujian kita lah. Jadi para awliya diberikan dunia tak terliur dia. Dia berikan duit tak terliur dia. Dia beri karamah terliur dia. Maka gagal dia. Maka ketika mana Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, Allah Ta'ala bagikan Nabi karamah kemuliaan dengan dihiasi pohon sidrah itu. Dan Nabi memahami ini adalah satu bentuk ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa ujian dia? Nabi leka memandang pohon sidrah ke, atau Nabi sibuk hati dia memandang ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ketika mana pohon sidrah dihiasi, Nabi sibuk memandang pohon sidrah ke, ataupun hati Nabi sibuk memandang kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Itu ujian dia. Kok kita la ilaha illallah melopong gitu, ya? Jadi ni hidup kita banyak mana bono kita yang kita melopong. Dunia pun kita melopong dan semua melopong. Ya? Tinggal tumpuan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuji Nabi kita SAW. Nabi telah melepasi ujian yang halus, sangat halus itu. Apa Allah Ta'ala mengatakan dalam Quran? Iz yaghsha sidrata ma yaghsha, ma zaghal basaru wa ma tagha. Iz yaghsha sidrata ma yaghsha. Ketika mana Allah Ta'ala hiasi pohon sidrah dengan pelbagai hiasan yang mengkagumkan, yang luar biasa, yang mencarikan adat, maka Nabi sedikit pun tidak terpikat kepada pohon sidrah itu. Maka Allah Ta'ala mengatakan mazaghal basar, mazaghal basar. Pandangan Nabi tidak berlebih-lebihan. Pandang jugalah, bukan tak pandang, berubah dia jadi cantik. Tetapi mazaghal basar, tidak berlebih-lebihan Nabi memandang kepada sidrah. Wa ma tagha, tidak melampau-lampau Nabi. Kok kita, ya Allah, leko kita mandang itu, berhenti kita. Gagal kita dengan sesuatu, ya.
Sebab dalam kitab menyebut macam mana para awliya ilah salihin itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sebahagian Allah Taala uji syurga, uji neraka dan sebagainya. Sebab tu Imam Yazid Al-Bustami satu ketika dia munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menangis. Maka Allah Taala tanya dia, mana suara Rabbani, kenapa kau menangis? Apakah kau nak syurga? Tak ya Allah, menangisnya bukan kerana nak syurga. Kenapa? Takut neraka? Tak, menangisnya bukan kerana takut neraka. Kenapa menangis? Menangis semata-mata cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, kita kata nak bulat hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang nama dia para aulia, yang nama dia tasawuf. Kenapa orang masuk tasawuf tarikat? Sebab dia nak mencari redanya Allah Subhanahu wa taala. Dia nak mencari makrifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia nak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka Tuhan uji, betulkah kau cintai aku? Maka dia berinya syurga, maka terpikat kita kepada syurga. Ada mana martabat engkau hanya terpikat pada syurga dan sebagainya. Ya. Begitu juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, begitulah para aulia, maka diuji Allah Taala kemuliaan demi kemuliaan, kemuliaan demi kemuliaan. Mungkin saja orang itu disanjung oleh manusia. Kalau dia berlazat-lazat dengan sanjungan tersebut, maka dusta kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terkesan dengan sanjungan manusia, dia tidak terkesan dengan kehinaan manusia dan sebagainya, sebab dia hanya mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka para aulia itu diuji dengan karamah, maka di ujian yang sangat halus. Maka kurniaan, karamat, dan tiadalah makar yang di apa ni dia makar ni penipu, satu tipuan dan tiadalah makar yang di apa ni di atas ini. Wallahu alam. Bermaksud tidaklah jadi karamah itu satu penipuan, ditertipu dengan karamah. Jadi kalau para awliya tertipu dengan karamah, bermaksud dia telah tertipu dengan sesuatu yang sangat halus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.